Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini untuk meneruskan kuliah kita dari kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis jilid yang ketiga dan masuk kita pada hari ini muka surat 269. Kelebihan bersedekah di dalam Islam. Sebelum ini kita telah membaca beberapa hadis tentang kelebihan bersedekah kepada orang lain. Bersedekah antaranya kepada diri sendiri dan orang yang di bawah tanggungan nafkah kita. Itu yang paling utama. Kemudian kelebihan bersedekah kepada orang yang lain. Orang yang lain antaranya kelebihan bersedekah kepada keluarga dan kaum kerabat. Kaum kerabat. Hadis yang ke-135. Muka surat 269. Wasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sadaqati 'ala al-qarib. Faqala lahu ajran. Ajrul qarabati wa ajrus sadaqah. Rawahu Syaikhan wal Nasa'i wa Tirmidzi wa lafzuhuma. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'ala dzir rahimi thintan sadaqatun wasilatun. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ditanya tentang sedekah kepada kaum kerabat. Ini mereka yang ada hubungan dengan kita, hubungan darah dengan kita. Lalu baginda menerangkan, orang yang bersedekah kepada kerabatnya itu mendapat dua pahala. Pahala hubungan silaturrahim dengan kerabatnya dan pahala sedekah itu sendiri. Jadi Nabi SAW memberitahu orang yang bersedekah kepada kaum kerabat, dia mendapat dua perkara. Antaranya pahala sedekah dan juga pahala hubungan silaturrahim. Dalam hadis yang lain disebut bersedekah kepada orang miskin adalah baginya satu sedekah yang berpahala. Sedekah kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita, orang itu miskin, kita sedekah kepada mereka, maka mendapat sedekah pahala. Pahala sedekah satu. Dan sedekah yang diberikan kepada kerabat mendapat dua pahala. Pertama, pahala bersedekah. Dan kedua, pahala hubungan silaturrahim dengan kerabat. Dalam hadis yang lain disebut bahawa An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat, Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang Islam itu apabila ia memberi nafkah dengan sesuatu kepada keluarganya,
sedang ia memberikannya dengan tujuan mematuhi perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, nescaya pemberiannya itu menjadi sedekah yang berpahala baginya. Dalam hadis ini menyebut seseorang yang bersedekah kepada ahli keluarganya. Jadi sedekah kepada kerabat, yakni sedekah kepada keluarganya dengan tujuan mematuhi perintah Allah dan mengharapkan pahala Allah, maka orang tersebut akan mendapat pahala sedekah. Apa-apa yang kita keluarkan untuk keluarga kita, dan kita harapkan benda itu, kita lakukan perkara itu kerana mematuhi perintah Allah dan mengharapkan pahala, maka pemberian wang yang kita keluarkan itu menjadi sedekah, sedekah yang berpahala. Dalam hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'azzamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu dinar yang engkau belanjakan kepada jalan Allah, satu dinar lagi yang engkau belanjakan kepada memerdekakan seorang hamba abdi. Satu dinar untuk fisabilillah. Satu dinar dibelanja untuk memerdekakan seorang hamba abdi. Satu dinar lagi yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Dan satu dinar lagi yang engkau belanjakan kepada keluarga kamu. Maka yang lebih besar daripada empat tadi, yang lebih besar pahalanya ialah yang engkau belanjakan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitulah besarnya tuan-tuan pahala sedekah yang kita beri kepada keluarga kita. Ada kadang-kadang kita fikir beri kepada keluarga ini tak ada apa-apa. Tak. Beri kepada keluarga yang memerlukan itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Dalam huraian hadis tersebut, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah berkata, hadis-hadis yang tersebut menggalakkan memberi nafkah kepada keluarga sendiri dan menerangkan setakat mana besar pahalanya. Kerana di antara mereka ada yang diwajibkan nafkahnya disebabkan pertalian kerabat, dan ada pula yang disunatkan nafkahnya sebagai sedekah dan untuk menghubungkan silaturahim. Malah ada juga di antaranya yang diwajibkan nafkahnya dengan sebab pertalian nikah kahwin. Jadi ada kita ni beri nafkah ni, pahalanya berganda-ganda kerana hubungan yang ada di antara kita dengan orang tersebut. Tanggungjawab yang ada antara kita dengan orang tersebut. Kadang-kadang tanggungjawab itu tanggungjawab yang wajib. Kerana kita ada pertalian nikah isteri kita, anak kita, ataupun dia ada hubungan kerabat ataupun hubungan silaturahim dan sebagainya. Dan semuanya itu merupakan amalan yang baik yang sangat-sangat digalakkan, bahkan lebih afdal daripada sedekah sunat yang diberikan dengan sukarela kepada orang lain. Berbanding orang yang ada hubungan dengan kita, apatah lagi benda itu tanggungjawab kita. Ataupun dia ada hubungan dengan kita, bukan dia wajib, bukan bawah nafkah kita, tapi ada hubungan pertalian kerabat. Maka memberi kepada mereka lebih besar pahalanya dan lebih afdal berbanding memberi kepada orang lain. Tapi bukan bermakna kita tak perlu beri sedekah kepada orang lain. Tak. Kita perlu beri bantuan kepada orang lain selepas mana kita telah memberi melaksanakan tanggungjawab kita kepada orang yang di bawah tanggungan kita, dan kita telah memberi dan memastikan kerabat-kerabat kita telah mendapat hak-hak yang sepatutnya. Itu antara kelebihan bersedekah kepada kaum kerabat. Kerana ada manusia
dia lebih mementingkan kawannya, dia lebih mementingkan orang lain, dia sanggup mengeluarkan wang yang banyak untuk orang lain, tetapi kadang-kala anak isterinya diabaikan. Dia seolah-olah dia merasakan mengeluar duit belanja untuk anak isteri ini tidak ada apa-apa ganjaran. Ini salah. Begitu juga ada orang dia sanggup mengeluarkan belanja yang banyak untuk orang lain, sedangkan kerabatnya yang ada hubungan darah dengannya dalam keadaan miskin. Dia tak bantu. Dia sanggup pergi bantu orang yang lain, orang yang jauh-jauh. Ini pun salah. Sepatutnya kita dahulukan orang yang ada hubungan yang menjadi tanggungjawab bagi kita. Yang menjadi tanggungjawab bagi kita ini anak isteri kita, kemudian kaum kerabat kita, kemudian orang lain yang lebih dekat daripada kita. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Baik tuan-tuan, kita sambung pula pada bahagian yang kedua, muka surat 273. Kaum perempuan digalakkan bersedekah dan sebab-sebabnya. Mengenangkan banyak di antara kaum perempuan yang menyeleweng dari ajaran Islam disebabkan beberapa sifat buruk yang sepatutnya dijauhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka, yakni kaum perempuan, dan menggalakkan kaum perempuan ini supaya selalu bersedekah. Kerana sedekah itu akan menolong mereka di dunia dan di akhirat. Perempuan ini mudah menyeleweng dari ajaran Islam, daripada kata-katanya, mulutnya. Kadang-kadang mudah menyakiti suami dan macam-macam lah dengan sebab mulutnya. Maka perkara buruk yang dilakukan itu nak ditutup. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita supaya kita memperbanyakkan bersedekah. Lebih-lebih lagi kata dalam hadis ini menunjukkan kepada orang perempuan, kaum perempuan. Dan seperti mana dalam hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawm al-Eid thumma madha hatta ata an-nisa fawa'azahunna wa dhakkarahunna faqala tasaddaqna fa inna aktharakunna hatabu jahannam. فقامت المرأة من سطح النساء سعفاء الحدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة قال فجعلنا يتصدقن من هليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطاتهن وخواتمهن رواه مسلم. Dari Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya, aku telah hadir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang pada hari raya. Ini setelah sembahyang dan berkhutbah, baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi ke barisan belakang sehingga sampai ke tempat kaum perempuan. Ini pada hari raya ni. Lalu baginda menasihati dan mengingatkan kaum perempuan, serta baginda menggalakkan mereka bersedekah. Sabda Nabi SAW, bersedekahlah kamu, kerana sesungguhnya kebanyakan kamu menjadi kayu bakaran api neraka. Pada saat itu, seorang perempuan yang berkedut kedua pipinya bangun dari tengah-tengah kaum perempuan lalu bertanya. Nabi sebut, kebanyakan ahli perempuan ini adalah menjadi kayu bakar api neraka. Maka takutlah perempuan ni. Dia pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa kami dimurkai Allah seberat itu ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerana kamu selalu mengadu, iaitu tidak cukup nafkah, dan kamu pula tidak mengenang budi suami sedikit pun. Sebab apa? Yang pertamanya kerana kamu ni tidak bersyukur. Sudah mewah, namun
sudah mewah tapi rasa tak mewah lagi. Semasa sempit pula tidak mahu bersabar dan tidak mahu menimbang kemampuan suami. Dia rasa diri dia je, dia nak ni, dia nak tu, dia nak ni. Tu. Dia jenis suka, jenis tak cukup. Tak cukup je. Padahal dah mewah, nak mewah lagi. Ketika sempit, ketika payah, dia tak bersabar. Dan antaranya pula, dia tidak mahu menimbang kemampuan suami. Ini perangai yang tidak baik. Yang keduanya kerana apa? Kerana kamu ni, perempuan isteri ni, kamu ni tidak mengenang budi suami kamu sedikit pun. Dia tak mengenang budi suaminya. Bila dia marah. Bila berlaku marah ke, kemarahan ke apa-apa, pergaduhan ke, antara benda yang keluar daripada mulut isteri itu ialah dia lupakan kebaikan suaminya yang telah dicurahkan kepadanya pada masa lalu. Dia kata, apa ada selama ni saya bersabar je. Apa abang ada buat, apa yang abang ada beri. Padahal dah bertahun-tahun dah suami dia beri nafkah. Tapi kata, tak ada apa pun saya dapat daripada abang. Dia kata gitu. Padahal anak pun ramai. Itu pelik bin ajaib. Maka bila dah Nabi sebut macam tu, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis, golongan perempuan itu pun tampil bersedekah dari barang-barang perhiasan badan mereka. Mereka meletakkan pada baju Sayyidina Bilal radhiyallahu an subang dan anting-anting serta cincin mereka. Ini semasa memungut pemberian mereka tu, bila sedang memegang tepi bajunya dengan kedua-dua tangan dan menjadikannya sebagai pundi-pundi. Ini untuk mengambil, mendapatkan sedekah. Sedekah itu dipungut oleh Sayyidina Bilal dengan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada fakir miskin. Gitu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kaum perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang semulia-mulia ni. Ini bukan makna perempuan ni hina, tidak. Tuan-tuan kena ingat, wanita ini Allah ciptakan dalam keadaan yang mulia. Sebab apa? Sebab perempuan itulah dia sebagai ibu yang wajib dihormati, isteri yang dikasihi dan anak yang disayangi. Jadi perempuan ini, wanita ini antara makhluk ciptaan Allah yang mulia. Sebab dia dimuliakan sebagai seorang ibu yang dihormati, sebagai seorang isteri yang dikasihi dan sebagai seorang anak yang disayangi. Selain dari itu, diberi panduan supaya mereka menjadi manusia yang beriman dan beramal saleh. Maka sebagai seorang perempuan, maka ada panduan yang telah diberi oleh agama untuk diikuti, untuk diamalkan supaya wanita ini menjadi seorang yang mulia, yang beriman dan beramal saleh, supaya mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Itu panduan yang didatangkan oleh agama, tuan-tuan. Zaman kita ni banyak SOP tak? Yang dulu, jadi SOP itu diadakan untuk diikuti oleh masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya nak mencapai suatu kebaikan. Itu yang dibuat oleh manusia. Barangkali benar, barangkali tak benar. Tapi bila kita mengikut kajian yang dibuat, yang ini baik, SOP ini perlu dibuat, maka berjayalah masyarakat tu kalau diikuti. Apatah lagi SOP yang telah ditetapkan oleh agama. Ini arahan-arahan, panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia memberi kebaikan bagi kita. Untuk menyedarkan mereka akan hakikat inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kaum wanita supaya menjauhi apa-apa jua tabiat perangai yang buruk seperti yang diterangkan dalam hadis yang lalu. Ini jangan mudah mengadu tentang tidak cukup nafkah, mengadu
nak lagi, dan juga jangan sekali-kali kamu tidak mengenang budi suami. Itu antara sebab kenapa Nabi suruh wanita ini memperbanyakkan sedekah untuk menutup kelemahan yang ada. Dalam hadis lain disebut an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات أقل ودين أغلب لذي لب منكن قال يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأة تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين رواه البخاري وابن ماجه. Dari Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai kaum perempuan, bersedekahlah dan banyakkanlah beristighfar, kerana sesungguhnya aku mengetahui bahawa kamu, yakni golongan yang banyak sekali di antara ahli neraka. Seorang perempuan yang bijak di antara mereka berkata, ya Rasulullah, mengapa kami menjadi golongan yang banyak sekali di antara ahli neraka? Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, kerana kamu selalu sahaja mengutuk dan memaki hamun, dan kamu pula tidak mengenang budi suami. Dan selain dari itu, aku tidak melihat golongan yang kurang akal dan kurang pula amal agamanya, serta besar pula pengaruhnya kepada orang lelaki yang bijak bistari sekalipun, selain daripada kamu. Maknanya, kerana pertama, perempuan ni tak reti nak menjaga lidah. Yang kedua, kerana kekurangan akal dan juga kekurangan pada amal agama. Amal-amal agama. Dan yang ketiga yang seterusnya ialah perempuan ni dia boleh mempengaruhi lelaki. Hebat macam mana pun lelaki itu, kadang-kadang dia tumbang dengan isterinya, dengan perempuan-perempuan ni. Maka perempuan tu bertanya lagi, katanya, ya Rasulullah, apa maksudnya kaum perempuan kurang akal dan kurang amal agama itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang kurang akal, maka semasa menjadi saksi dua orang perempuan menyamai saksi seorang lelaki, maka inilah tanda kurang akal. Bukan makna perempuan ni dia tak reti, tak. Kalau tengok universiti kan, ramai golongan wanita daripada lelaki. Dan seorang perempuan pula akan tinggal beberapa hari dengan tidak mengerjakan sembahyang kerana kedatangan haid, dan ini pula ada kalanya, dan ia pula ada kalanya tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana kedatangan haid. Maka ini dari tanda-tanda yang menunjukkan kaum perempuan kurang amal agamanya berbanding dengan kaum lelaki. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Perbuatan mudah mengutuk, memaki hamun dan sumpah seranah adalah dilarang oleh Islam, sama ada dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan. Bukan makna benda itu selalu pada perempuan, tak, sebahagian je. Dan begitu juga lelaki pun ada juga jenis macam tu. Maka benda-benda itu menjaga lisan ini merupakan kefarduan yang perlu bagi lelaki maupun perempuan. Tetapi yang banyak sekali melakukannya, seperti yang diterangkan dalam hadis, ialah kaum perempuan. Sebab itu baginda menegur mereka supaya menjauhi perkara yang buruk itu. Supaya menjauhi perkara yang buruk itu. Dan banyak pula di antara kaum perempuan yang mudah sekali melupakan budi baik suami masing-masing. Ada pula jenis macam tu kan. Jadi perkara ini diingatkan oleh Nabi SAW. Maka antaranya ialah dengan cara kita beristighfar
dan memperbanyakkan sedekah. Mudah-mudahan kekurangan yang ada itu, kesalahan yang kita buat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang akan datang dan kita sudahi majlis kita dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.